Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nia Rozban, dan untuk tumpuan jam ini kami akan beri tumpuan kepada pembangunan ekonomi Sabah, di mana Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nur tidak mahu Sabah hanya bergantung kepada dagangan sumber sedia ada, terutama kelapa sawit, minyak dan gas dalam membangunkan ekonomi negeri. Sebaliknya, mempelbagai dan membangunkan sumber ekonomi yang baru. Beliau berkata bagi merealisasi hasrat itu, hasil penyelidikan daripada 21 pusat kajian dan penyelidikan di negeri ini perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Antaranya menggunakan hasil kajian itu untuk membangunkan industri hiliran di Sabah. Haji G turut menyarankan Pusat Kajian dan Penyelidikan di Sabah memainkan peranan membangunkan pengetahuan, menggalakkan inovasi, mengeluarkan produk bernilai tinggi dan mempunyai nilai untuk didagang, dan pastinya meningkatkan imbangan dagangan yang lebih menguntungkan bagi negeri ini. Mempelbagaikan serta memperluaskan sumber ekonomi perlu mengambil kira pelbagai aspek dan faktor seperti cabaran dan peluang, dan semua ini perlu diteliti dalam usaha untuk memperkasakan pembangunan ekonomi negeri. Dan sudah bersedia untuk mengulas lebih lanjut mengenai topik kita hari ini dalam talian adalah Profesor Datuk Dr. Syazali Abu Mansur, merupakan pakar ekonomi. Saya nak ucapkan terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, untuk kita bercakap mengenai pembangunan ekonomi Sabah, untuk kita lihat ketika ini, mungkin Datuk boleh kongsikan antara situasi keadaan ekonomi Sabah ketika ini. Adakah masih jauh berbanding negeri-negeri lain ataupun semakin ke hadapan berbanding yang lain, ataupun sama level dari segi pembangunan dan juga pengurusan negeri, Datuk? Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada pihak ASRO kerana memanggil saya untuk memberi sedikit pendapat saya lah. Jadi kita tahu kalau kita nak bandingkan Sabah ni, bagusnya kita bandingkan dengan Sarawak lah ya. Kerana Sabah Sarawak ni antara negeri yang rapat, dekat, dan juga dia punya sosioekonominya agak lebih kurang sama, dan juga bentuk buminya. Di mana Sarawak negeri terbesar di Malaysia dan Sabah negeri nombor 2. Jadi di sini kita lihat ya, Sarawak dah maju lebih ke depan jika dibandingkan dengan dahulu sebelum COVID. Tapi lepas COVID ni dia buat bagai-bagai agenda dalam ekonominya ya, dengan perkara-perkara post-COVID punya plan pembangunan. Tapi di sini terlihat Sabah masih lagi bergantung kepada perkara-perkara yang dinyatakan tadi ya, ada komoditi iaitu minyak, sawit dan juga gas sebagai bahan utama. Jadi di sini dari segi ekonominya ya, dari aspek ekonomi, pergantungan pada komoditi sebagai ekspor maknanya dalam jangka masa panjang atau tidak baik untuk sebuah negeri itu ya. Kerana harga-harga komoditi ini selalunya tidak stabil. Ada kadang harga sawit rendah, harga sawit turun. Begitu juga harga minyak ada rendah, ada turun. Jadi tetapi jika dilihat sini bahawa bergantung pada komoditi ini, dan bagi import pula dia akan bergantung pada barang-barang buatan ya. Banyak barang-barang buatan diimport kerana kekurangan membuat ataupun kekurangan manufacturing dalam membuat barang-barang buatan ini di Sabah tu. So di sini barang-barang buatan ni harganya agak stabil dan tidak akan turun jika dibandingkan dengan komoditi itu. Jadi dari segi pasar trade-nya, perdagangannya, jadi tidak akan berbelah kepada negeri Sabah ini. Kerana itu sebab dilihat pertumbuhannya tidaklah setinggi ya macam negeri di Sarawak ni, dan juga dilihat juga bahawa kadar KDNK-nya pun per kapita pun agak rendah ya. Di mana sekarang ini terlihat juga negeri Sarawak telah sampai pada negeri pendapatan tinggi. Masih lagi belum pendapatan tinggi, walaupun kebanyakan pendapatan negeri Sarawak ini adalah hasil daripada perkara benda-benda yang berkaitan dengan minyak, gas dan juga benda-benda yang di inovatif negeri itu sendiri. Dan juga Sarawak ini juga banyak kita lihat adalah negeri yang banyak bergantung kepada sumbernya ataupun renewable energy sebagai satu perkara untuk menjadi lonjakan ekonomi yang akan datang yang nak capai dari 2030. Kita tahu bahawa Sabah Sarawak ini memang kedua negeri ini banyak mempunyai sumber-sumber jadi yang boleh dimanfaatkan. Jadi di sinilah saya lihat satu cadangan ataupun satu idea yang bagus, bahawa satu kesedaran bagi pihak Ketua Menteri Sabah itu bahawa benda ni tidak akan boleh menampung ataupun tidak boleh dapat membawa negeri Sabah ni jauh ke depan dari segi ekonominya
jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain, jika dia masih lagi nak bergantung pada sumber-sumber yang saya nyatakan tadi, komoditi sebagai sumber asasnya. Jadi dengan langkah-langkah itu tadilah, saya rasa negeri Sabah ni akan buat juga seperti yang dibuat oleh negeri Sarawak ni, mana dia kerana sumber dia sama, jadi di situlah punca-punca pendapatan yang boleh ditingkatkan. Walau bagaimanapun, saya lihat Sabah ni ada kelebihan juga di negeri-negeri lain dari aspek pelancong, ya. Sebenarnya ramai pelancong yang datang ke negeri Sabah, tak silap saya dah hampir 2 juta lah setahun datang ke negeri Sabah. Jadi sinilah maknanya Sabah boleh menggunakan salah satu perbuatan yang tadi, sumber pendapatan dari segi pelancongan itu tadi, ya, sebagai satu bahan ekspor, di mana ramai orang datang, membawa pertukaran asing ke negeri Sabah, dan juga menaikkan tahap-tahap pelaburan ataupun peniaga-peniaga, terutamanya peniaga SME ke negeri Sabah ini. Di sini daya kompetitif advantage Sabah ada, bukan pada perkara-perkara lain, tapi ada pada perancangan. Tapi perkara-perkara lain pun boleh ditingkatkan, didevelop dengan saya tengok dengan adanya kajian-kajian yang akan dimanfaatkan nanti oleh negeri Sabah, oleh pihak-pihak penyelidik di negeri Sabah itu sendiri. Jadi walaupun saya katakan tadi Sabah kaya dengan sumber-sumber pelancongan, tapi tidak semestinya dia hanya fokus pada pelancongan, tetapi dia boleh menggunakan sumber-sumber yang ada lain seperti pertanian. Mana dia Sabah punya tahu dia punya pertanian macam tenusu, sayur-sayuran di tempat yang sesuai, iklim sangat sesuai untuk negeri Sabah ini mengfokus kepada pengeluaran, atau bukan je pengeluaran tapi pada manufacturing, ya, manufacturing atau hiliran, ya, di mana dia downstream aktivitinya pada benda-benda yang dah dikaya pada sumber-sumber yang dinyatakan itu tadi. Dan Datuk, sudah tentu Datuk Seri Hajiji juga mengatakan bahawa iaitu Sabah harus memanfaatkan sepenuhnya hasil pendidikan daripada 21 pusat kajian dan pendidikan di negeri itu untuk bangunkan industri hiliran Sabah. Dan kita tahu daripada 21 pusat pendidikan R&D itu memerlukan satu iaitu sinergi dan perlu di-streamlinekan bersama. Jadi apakah bentuk mekanisme yang diperlukan untuk memastikan usaha di peringkat R&D ini dapat diterjemahkan secara berkesan, Datuk? Kita tahu kebanyakan research itu sama ada mungkin satu kajian yang berbentuk scientific, science punya, ya, bentuk science STEM-nya, mana berbentuk biologi ke agriculture itu science. Satu juga kajian yang berbentuk kemanusiaan macam marketing ke apa semua. Jadi saya buat kesimpulan bahawa yang dimasukkan kajian yang ditemui ini adalah kajian yang berbentuk scientific, macam membaiki ataupun membuat satu proses, menambah baik satu proses keluaran atau penemuan baru dalam satu-satu sistem yang ada, macam peternakan ke, pertanian ke, ataupun pengeluaran barang-barang kilang. Di sini kebanyakan boleh katakan semua hasil-hasil kajian itu adalah dalam bentuk makmal, ya. Jadi in order untuk dia boleh digunakan, jadi Sarawak, Sabah boleh, kajian Sarawak boleh membantu hasil-hasil kajian ini yang mengadakan proof of concept. Jadi mana dia kita dah hasil kajiannya dah buat dalam makmal, tapi kita nak buat dalam bentuk yang realitinya, dalam keadaan environment sebenarnya, dipanggil proof of concept. Kita tidak buat dalam jangka masa yang besar ataupun dalam skala yang besar, tapi dalam proof of concept ini kita boleh buat skala yang kecil supaya perkara ini tidak rugi jika tidak kalau jika dalam dunia sebenarnya benda tidak, mungkin dia hanya berjaya dalam makmal, tapi dunia sebenarnya belum tidak berjaya. Banyak perkara-perkara yang begitu. Jadi di sinilah kerajaan Sabah boleh membantu hasil-hasil penyidikan tadi dalam menengahkan idea-idea hasil penyidikan itu dalam membuat pilot project yang bersesuaian, ya, yang ada kena mengena dengan pembangunan negeri Sabah. Ada support, mana ada Sabah melalui agensi mereka yang tertentu itu, yang sama ada agensi terlibat dalam research ataupun yang ekonomi mereka
bagi support pada saintis-saintis tadi dalam membuktikan bahawa hasil kajian penemuan mereka itu adalah boleh dipakai dalam dunia sebenarnya. Di sinilah sebelum research itu boleh dikomersialkan. Jadi di situ apabila proof of concept ini dah banyak, betul. Dalam makmal pun betul, di luar sana pun betul. Jadi di sinilah barulah pelabur-pelabur berminat untuk menggunakan hasil kajian ini. Di sinilah research penemuan itu boleh dikomersialkan dengan membuat pengeluaran ataupun menggunakan research itu yang keadaannya sebenarnya. Dapat dia menempatkan bukan saja tinggal dalam jurnal ataupun artikel tapi digunakan oleh negeri Sabah di sini. So di sinilah pentingnya tiap-tiap kajian yang dijalankan di sebuah organisasi itu satu kajian yang sangat berguna, yang bukan saja buat syok-syok sendiri, tidak, Kita mesti tahu apakah masalah kata, bagi contohlah, masalah negeri Sabah, kata, macam mana nak meningkatkan susu ataupun susu lembu boleh ditahan lama, kata, boleh diedarkan ke negeri-negeri lain. Di situ research itu tertumpu kepada perkara yang berkaitan dengan ekonomi Sabah itu sendiri. Di sinilah bahawa pihak negeri Sabah pun bukan saja memberi bantuan dana grant pendidikan ataupun daripada grant daripada Semenanjung, tapi bila kajian yang berjaya dibuktikan, beri support untuk mengkomersialkan penemuan tadi dan juga mencari pihak-pihak industri yang berminat. Di sini juga bahawa dikatakan satu penyelidikan yang bagus adalah penyelidikan yang mendapat support daripada pihak industri kerana dia tahu hasil daripada penyelidikan itu mereka boleh menggunakannya dan mereka pun sanggup menginvest dalam dana penyelidikan. Di samping negeri Sabah, kerajaan Sabah tersendiri juga sama-sama menggemeling sumber dalam mendapat penemuan yang bersesuaikan dengan keperluan negeri Sabah itu tersebut. Itu dah paling yang nak dikatakan bagaimanakah satu hasil pendidikan ini boleh menempatkan sebuah negeri bukan hanya sebagai satu academic exercise semata-mata sahaja. Dan Datuk, kita masih lagi di sini untuk membincangkan bagaimana untuk mempelbagaikan iaitu sumber ekonomi Sabah dari pelbagai komponen termasuk dengan cabaran dan juga penyelesaian. Tapi jangan ke mana-mana Datuk, kita akan beristirahat seketika dan kembali selepas ini. Bertemu kembali dan kita akan teruskan dengan perbincangan dalam membagaikan sumber ekonomi Sabah dan apa yang boleh jadikan contoh dan dipelajari untuk negeri-negeri lain. Kita masih bersama tetamu kita Profesor Datuk Dr. Shazali Abu Mansur merupakan pakar ekonomi. Saya nak ucapkan terima kasih Datuk kerana masih setia bersama kami. Tadi sebelum beristirahat banyak yang telah dikongsikan oleh Datuk dengan kenyataan oleh Datuk Sri Haji Jino mengatakan untuk mempelbagai dan memperluaskan sumber ekonomi Sabah, dan ini di sini kita dapat lihat bagaimana kesedaran sudah ditingkatkan mengenai bagaimana untuk menjadikan iaitu pembangunan dan memacu pembangunan ekonomi Sabah ke tahap yang lebih mampan agar semua rakyat dapat menikmati dan merasainya. Dan kita tahu di sebalik R&D Research Development Pendidikan dah ada kajian, dah ada daripada 21 pusat pendidikan, dan kita tahu mereka sedang bekerjasama dan bekerja rapat dengan iaitu kementerian dan juga iaitu pusat institut pendidikan termasuk juga dengan iaitu agensi kerajaan. Dan di sini kita nak lihat daripada segi pelaksanaan untuk mempelbagaikan dan memperluaskan sumber ekonomi di Sabah dan tingkatkan lagi iaitu sumber ekonomi baharu juga di Sabah. Apakah antara cabaran utama yang mungkin dihadapi dalam usaha ini, Datuk? Baiklah, salah satu cabaran utama adalah dalam menarik pelabur pelabur yang untuk datang untuk melabur, kerana kerajaan untuk jadi sebagai seorang untuk jadi pelabur ada kekangannya. Jadi dalam menarik pelabur-pelabur ini dia nak melihat satu keadaan kondisi iklim pelaburan yang baik negeri Sabah ini.
salah satu perkara yang ditengok adalah political stability dia. Okey. Makna dia politik mesti stabil dalam sebuah negeri itu. Di sini kita lihat sejak 2-3 tahun ni, alhamdulillah lah, negeri Sabah ni kelihatan tidaklah tergolak dan dahulu. Ya. Nombor dua, dia akan lihat juga infranya. Jadi seperti juga Sarawak, Sabah pun punya negeri yang besar dan juga bercurun-curun yang banyak. Jadi banyak pelaburan-pelaburan ataupun yang perlu dilabur dulu untuk meningkatkan infra negeri Sabah ke sini. Di sinilah salah satu macam di negeri Sarawak ini banyak kerajaan negeri yang mendapat duit daripada cukai minyak ke apa, dia labur dalam infranya. Di Sabah ni saya rasa masih tidak setinggi pelaburan mereka ke sektor infra dan kekangan kewangan itu tadi jika dibandingkan dengan negeri Sarawak. Nombor tiga, kita lihat juga sumber manusianya. Okay? Sama ada sumber-sumber manusia yang nak ada dalam satu aspek pelaburan tu ada negeri Sabah tu. Di sini dia tidaklah boleh katakan tidaklah mustahil, tapi memang boleh dijanakan semua manusia yang bersesuaian dengan adanya mungkin sektor pendidikan yang tinggi ataupun skill untuk pelatihan TVET di Sabah dan semuanya bagi menjana keperluan semua manusia. Dan di sinilah juga apabila perkara-perkara asas yang nyata itu dah ada, barulah pelabur akan datang melihat, memang iklim di Sabah ini dengan infranya sesuai untuk mereka melabur di negeri Sabah itu. Di sinilah cabaran utama, ya. Yang saya katakan, bagaimana untuk menarik pelabur. Jadi kalau pelabur ni dia fikir, dia kata Sabah ni rakyatnya tidaklah ramai, tak sampai 4-5 juta pun. Kalau nak harapkan market Sabah pasaran, mungkin tidak menjadi menarik untuk pelaburan mereka. Di sinilah mereka lihat, kalau mungkin pelaburan mereka memang dah ada pasaran yang telah ada, senang. Tapi just kalau nak cari pasaran yang baru, nak labur, cuba nak cari pasaran, itu adalah sedikit cabaran. Tapi saya katakan tadi, jika perkara-perkara asas tadi dah memenuhi, barulah kita boleh melihat bagaimanakah pasaran yang boleh kita pasarkan barang-barang oleh yang kita syorkan. Jadi di Sabah ni belum, sebab kata Malaysia buat baik ataupun bagi satu hubungan erat. Saya yakin ada macam di Kalimantan Indonesia supaya barang-barang boleh diekspor ke Indonesia yang negerinya yang lebih bermilion rakyat nanti. Apabila ibu negara Indonesia dipindahkan ke Kalimantan, ini menjadi satu faktor untuk menarik pelabur datang ke Sabah. Dan kedua juga, apabila infra ada menyatakan bahawa kemungkinan nak buat jalan kereta api merentas Borneo, ini mungkin salah satu juga faktor boleh menarik pelabur-pelabur datang ke negeri Sabah ini. Dan juga saya lihat Sabah dan Sarawak boleh mengadakan satu sinergi kongsi, ya. Kongsi kerana negeri ini adalah sama dalam Malaysia, kongsi di mana movement of the people, memudahkan pergerakan pekerja, memudahkan pergerakan barangan antara dua negeri ini supaya manfaatnya dapat didapat oleh pelabur-pelabur yang ingin melabur kedua-dua negeri ini. So dari segi sumber yang saya memang tak ada masalah, ya. Sabah dan Sarawak negeri yang banyak sumber-sumber asli yang boleh dibuat satu hilaran, ada aktiviti. Tapi climate pelaburan itu tadilah yang satu cabaran. Cabaran bukan masalah, dia satu cabaran, ya, yang patut diberi penekanan supaya dapat menarik pelabur-pelabur ke negeri Sabah. Jadi Sabah pun taklah aktif
bersama-sama dengan Maida, bersama-sama pergi cuba menarik pelabur-pelabur, dan juga pihak Maida di Kuala Lumpur pun bila ada pelabur nak melabur, boleh syorkan juga negeri-negeri Sabah dan Sarawak ini. Disyorkan, bukan hanya syorkan negeri-negeri Semenanjung, tetapi syorkan juga untuk pelabur ni datang ke negeri Sabah dan Sarawak. Jadi untuk Maida menganjurkan juga, maknanya pihak Maida boleh kata negeri Sabah ni bagus, sekarang infra cukup, ya itu dia internet bagus, rakyatnya harmoni saya kata, ya. Dan juga politik dah stable sekarang ni. Tak ada masalah. Jadi di sini keyakinan pelabur tu meningkat dan boleh menarik pelabur-pelabur datang ke negeri Sabah dan juga kepada Sarawak ya, masa akan datang. Jadi Sabah Sarawak ni dia ada kelebihan tertentu ya. Makna dia ada sumber yang boleh menjanakan elektrik, macam katakan gunakan air ke solar akan dengan murah. Okey, dia macam renewable energy, macam Sarawak ni menggunakan sungai-sungainya untuk menjanakan elektrik yang murah yang boleh digunakan oleh pelabur-pelabur. Macam di Sabah juga mungkin dia ada tanah yang banyak. Mungkin tanah-tanah ini boleh dibagi secara murah premiumnya untuk pelabur-pelabur yang ingin melabur di negeri Sabah. Di sini, okey, datanglah Sabah melabur, kita bagi insentif, tidak bayar premium yang tinggi kerana kita nak pelaburan dan kita nak orang-orang kita bekerja dalam kilang-kilang yang diwujudkan itu nanti. Di sini pihak negeri tidaklah begitu inovatif ya, memikirkan strategi bagaimana nak menarik pelaburan ke negeri Sabah. Bila pelabur nak datang ke Malaysia, di situ ada peluang. Mana dia datang, dia akan tengok manakah negeri di Malaysia itu nak dia melabur. Di sini saya katakan peranan Maida dan peranan negeri itu sendiri sangat penting ya, untuk meyakinkan pelabur-pelabur itu datang. Kerana pihak pelaburan luar yang datang ke negeri Sabah ini kebanyakannya dia sudah establish, dia ada pasaran mereka tertentu ya. Di sini dia nak memindahkan dia punya lokasi keluaran ke negeri Malaysia saya kata, ataupun dia yakin bahawa Sabah ni mungkin ada sumber-sumber yang tertentu boleh mengeluarkan barang-barang dengan harga kos yang kompetitif yang boleh bersaing di peringkat dunia. Di situ pelabur yang baik. Tapi saya katakan tadi, kita hendaklah menyediakan perkara yang penting yang saya katakan tadi, di mana suasana kondusif untuk pelabur-pelabur datang ke negeri Sabah. Itulah dia punya cabaran yang saya rasa kita harus sama-sama memikirkan ya, menarik pelabur-pelabur datang, bukan saja datang ke Malaysia tetapi datang ke Sabah dan Sarawak. Dan kita tak nak setiap cabaran yang dinyatakan oleh Datuk tadi hanya dikenal pasti hanya di peringkat iaitu kajian dan pendidikan, tetapi perlu diperhatikan oleh pihak industri, kerajaan negeri, kerajaan pusat, termasuk juga dengan agensi-agensi kerajaan, dan kita tahu kerjasama antara mereka sudah ada. Jadi bagaimana untuk kita memperkukuhkan lagi kerjasama antara pihak-pihak berkepentingan tadi supaya dapat memaksimumkan peranan mereka, tangani setiap cabaran ini dan dapat lagi menarik lagi pelaburan masuk. Apa lagi penambahbaikan yang boleh dilakukan dan dilaksanakan daripada kerjasama ini? Jadi saya tidak yakin mana dia kerjasama itu wujud, tapi setakat mana kerjasama itu saya tak tengok macam mana. Tapi kalau kerjasama itu masih di peringkat yang agak loose, longgar, kita ketatkan ya. Maka kata kita ambil peranan industri. Industri ni tahu kondisi macam mana, apa perkara yang mereka nak. Begitu juga pelabur luar nak. Jadi kita pastikan bukan kita kerajaan yang memain peranan penting dalam, kita sebagai facilitator saja ya. Tapi yang lebih tahu masalah pelaburan climate ini adalah pihak industri. Kita panggil Captain organisasi yang duduk menasihati pihak kerajaan apakah patut kita buat, dan sama-sama ada KPI, ada strategi bagaimana negeri Sabah ni mungkin besar. Jadi kita buat mungkin kita start dengan macam katakan di area Kota Kinabalu dan sekitarannya, misalkan untuk pertanian punya downstream iliran, gasi iliran. Pergi ke Sandakan mungkin boleh pembuatan. Pergi ke Kemanis untuk petrochemical punya. Di sini satu plan strategik bersama pihak industri sangat penting. Dan juga sebagai kerajaan pusat ada kuasa-kuasa mereka, misalnya kata dari segi import tax ni minta, misalnya minta exemption cukai ke apa yang dikuasai oleh kerajaan pusat, minta ini perkara-perkara yang patut diberi kepada negeri Sabah supaya
kita pun dapat bersaing dengan negara-negara lain di Semenanjung. Okey. Dan di Sabah dia punya kuasa di tanah ataupun itu kerajaan tempatan. Di sini kita pemudahkan pelabur-pelabur tak datang. Adakah one stop center saja macam kata. Jadi kalau proses melabur tu, nak urusan tu cepat-cepatkan. Dan terus kata okey, tanah tempat dah ada. Kita dah adakan tempat area industri yang boleh dimasuki bila-bila tanpa membayar premium yang tinggi untuk 5 tahun pertamaan ini. Bisa katalah contohlah itu strategi yang harus dipikir bukan oleh kerajaan tapi kerajaan facilitator, tapi letakkan industry people, orang industri sebagai yang memberi nasihati kerajaan apa yang patut kerajaan buat sama-sama pergi buat hubungan untuk menarik pelabur-pelabur ikut Maida. Maida pun hendaklah very supportive dalam perkara ini, mensalurkan pelabur-pelabur ke kawasan Sabah Sarawak dulu, memberi dan kalau dikata tak apa barulah kita kata di Semenanjung Malaysia. Di sini barulah kita dapat meningkatkan, menyamakan keadaan Sabah ni dengan negeri-negeri macam Pulau Pinang dah ramai pelabur, Johor dah banyak pelabur, Selangor dah banyak. Jadi kita bantu. Negeri-negeri lain di Semenanjung pun faham, sanggup membantu, tidak cemburu jika Maida memberi, mengchannelkan pelabur-pelabur yang datang ini ke negeri Sabah. Itu semangat kenegaraan Malaysia itu patut ada di dalam negeri-negeri di Malaysia ini. Baik, dan kita harap semangat itu dapat diteruskan dan dalam usaha untuk pelbagai membangunkan sumber ekonomi yang baru di Sabah ini, iaitu usaha dapat diteruskan agar dapat menjamin pertumbuhan yang lebih mampan, lestari dan manfaatnya dapat dirasai oleh setiap rakyat. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Syazali Abu Mansor merupakan pakar ekonomi. Sudah tentu setiap perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astrouni.com dan semua saluran media sosial.